berita menarik kita yang keempat adalah tentang Agatha WandaVision spin-off. Menurut laman Variety.com, sumber eksklusif mereka telah mengesahkan bahawa sebuah spin-off bagi siri TV WandaVision yang dibintangi oleh pelakon Catherine Hahn kini di dalam proses pembangunan di Disney Plus oleh Marvel Studios. Hahn bakal memainkan watak Agatha Harkness kembali di dalam siri spin-off ini yang digambarkan oleh sumber tersebut sebagai sebuah dark komedi. So, soalan aku kepada para panelis, pertama kepada Faris, apakah harapan anda untuk siri spin-off WandaVision ini yang bakal dibintangi oleh Catherine Hahn sebagai Agatha Harkness? I think she won an Emmy for this, right? Or was she nominated? Or I don't care whether she have won an Emmy or not, but I'm a big fan of Catherine Hahn. I love her, you know. I mean, aku dah ikut career dia, you know, kalau kau tengok filem Step Brothers, kau tengok filem Anchorman, dia main supporting character yang buat aku, the comic relief yang buat aku gelak gila babi, you know. And I think it's about due time. It's about due time she's been given a lead TV series lah atau movie lah, you know. She's a very good talent. She reminds me, kalau korang ingat zaman-zaman Mel Brooks, alah, it's too old lah. Is it too old lah reference lah? Zaman Mel Brooks. Aku tangkap lah, tapi aku dah umur 40. Budak-budak zaman sekarang macam You remember Madeline Kahn tak? Madeline Kahn. Oh shit, ya. Aku tak ingat tu Madeline Kahn. Anyway, the kind of character yang kan some of these movies, this action drama, kau ada comic relief, you know. Comic relief tak semestinya efektif atau apa ni. But now she's not only a comic relief, she's now a villain, she's now a bona fide star. I'm really looking forward. My expectations are very, very high. Please do this properly. I've loved her so much, you know. Anchorman, Step Brothers lah, especially Step Brothers lah. Kalau korang pergilah tengok Step Brothers, movie ni akan buat kau gelak nak mampus. Okay? Arahan Adam McKay yang also direct Anchorman. Anchorman. Just go watch it lah, just go watch it. Dia watak dia memang kau tak sangka akan jadi. Kau ingat, mula kau ingat watak dia boring. Sekali tu dia pull one off. Wan, apakah reaksi kau terhadap berita yang Agatha akan ada spin-off? Macam semua watak pun akan ada spin-off ke dalam MCU ni? Dia orang dah macam tak ada idea ke? Apakah pendapat kau? Silakan. Bagi pendapat aku, bukan tak ada idea. Ini salah satu benda yang bagus tau. Saya dia nak buat macam apa yang Star Wars buat dulu, bukan dari segi filem lah, dari segi apa, diorang ada banyak karakter. Lepas tu dia ambil, dia cari pick satu, okay, let's do a story about them. So diorang diversify diorang punya IP lah. Bukan diversify IP, diorang mengembangkan lagi diorang punya IP. Contoh, aku ada karakter ni, dia ambil, dia expandkan lagi. But diorang pun dah ada Disney Plus, which is korang boleh letak bila mana-mana saja sebagai konten bila-bila masa saja. So I think they want to fully utilize that. And sebabkan aku tak rasa lah diorang tak ada idea. They have a lot of idea and they just manipulate using all the rights and character yang they have. So it's a very good move lah. Cuma kalau kau, walaupun niat itu murni, tetapi kalau cerita tersebut jadi pelik, kau just ambil tangkap muat kan. Lepas tu kau letak Jack Sheffer sebagai showrunner dia, jangan harap lah. Jack Sheffer is back. Sekejap. Tak adalah, jangan harap tak ada Mephisto lah, Ni makcik yang, siapa Mephisto? Saya tak tahu pun. Dan bro, ini adalah penulis yang buat Ralph Bohner. So Ralph Bohner akan kembali lah, tapi jadi Bohner lagi lah aku rasa. Datang, And satu lagi yang aku rasa, are you asking me the question? Kalau kau dah habis, aku akan tanya kau soalan. Kau dah habis dah? Okay. Aku dah habis dah. So, soalan kedua untuk segmen ini adalah untuk Wan Muhammad. Memandangkan di dalam Marvel Comics, watak Agatha Harkness ni merupakan seorang pengasuh bagi anak-anak Reed Richards daripada Fantastic Four, iaitu Franklin Richards dan Valeria Richards. Adakah siri spin-off WandaVision ini bakal menjadi backdoor pilot untuk memperkenalkan Fantastic Four kepada peminat tegar MCU? Apakah harapan kau? Okay, bagi aku punya ni lah pendapat lah. Harapan aku letak belakang dulu. Aku bagi pendapat aku. Bagi pendapat aku, actually apa yang fan nak, contoh macam dia kata, okay, macam you speculate, right? That's sebab Agatha Harkness is the nanny for Reed Richards punya anak. So in the comic, so we expecting the TV series with this kind of character and the IP that they have must follow what the comic punya cerita. Kita tahu juga dalam MCU,
what we call that, dalam komik yang buat Ultron Ant-Man, tapi dalam MCU yang buat Ultron Tony Stark. And then they develop a very coherent story in order to make people believe that in the comic pun Tony Stark buat Ultron. Walaupun Lepas sebenarnya tu berlainan. Hank Pym jadi psycho je. Jadi psycho suka Kevin je. Jadi psycho Aduh. Kevin. Dalam pada Kevin. Okay, jangan menyimpang, Wan, jangan menyimpang. Okay. So, bagi keluar terus lambang tu. Okay, bagi pendapat aku dapat rasakan sebabkan dah terlambat diorang tak letak Fantastic Four punya story dulu. I don't think they're gonna adapt that to become a nanny. Kalau diorang nak buat, baguslah. Tapi memandangkan ini adalah daripada Jack Shepard, nanti aku rasa lah, bila NTV satu lagi kan, siapa Rick Richard? Siapa Franklin Richards? Siapa Valeria? Saya tak tahu. Siapa Valeria? Kenapa apa korang cakap ni? Aku tahu Scarlet Witch je. So, bagi pendapat aku tak meletak harapan tinggi spekulasi gitu lah. Cuma, aku rasa aku punya teori Brazil ialah dia akan ceritakan pasal Agatha Harkness, maybe diri dia sendiri, development karakter dia, apa dia buat sepanjang dia jadi Wish. And then mungkin apa dia buat nak gain balik dia punya memory yang Scarlet Witch dah jadikan dia macam orang biasa. Dia mesti buat comeback ni. But in my opinion, kalau dia nak letak sebagai nanny juga pun bagus. Macam nak set up kan, Dr. Rick Richard dah ada awal-awal, lepas tu dia jadi nanny pelan-pelan. Tapi for what Kevin Feige say kan, bila Agatha Harkness nak keluar? 2020 berapa? We're looking at maybe 2023 kot. Pasal semua siri 2022 dah habis filem tahun ni. So currently in post-production. So kalau ni baru nak start pre-production, it should be for 2023. So that means dari segi spekulasi boleh lah, sebab is kena match dengan Fantastic Four nak keluar 2024. Maybe dia boleh linkkan juga kalau nak. Tapi bukan Jack Shepard suruh yang buat lah. Mesti Kevin Feige tarik linga dia. Okay, ni kau masuk dalam ni Fantastic Four kita dah buat ni tarik linga dia. Kau dah buku Fantastic Four pergi belajar. Aku rasa lah kalau dia nak buat macam tu, nak pergi belajar. Dia kena full suite lah. Jack Shepard ni bagus sebab dia dah ada pengalaman dengan WandaVision, dan dia pula ambil karakter pada WandaVision. So it's logically you must take the same showrunner juga yang buat lah. Tapi kau kena spoon feed dia sikit. Ni Mephisto. Ni Mephisto letak dalam kepala otak dia. Krang. Ralph Bonner tarik, kau letak ni Pietro. So I would love to see lah. And Catherine Hahn, to be honest, aku baru tahu dia dalam WandaVision. Lepas tu bila aku listen, wow. Even orang kata, okay, let's say macam kita bedah WandaVision kan, Nazir dengan Duan semua cakap, Scarlet Witch hot. Tapi aku, 80s punya senaman yang dia buat tu, pakai baju episod 5. Catherine Hahn, all the best. Aku nak tengok lagi. Kurang lah. Aku faham motivasi kau sekarang. Aku faham. Yes. Okay, Faris, your thoughts? Could this be a backdoor pilot for Fantastic Four? Because if it's coming out 2023, Fantastic Four is 2024. Dah dekat dah tu. I think could be a backdoor pilot for Fantastic Four sebab, of course, Agatha Harkness was the nanny in the comics. And then balik kau fikir, if Marvel tak release Fantastic Four in 2024, you memang miss opportunity lah sebab 4 dengan 4 kan. There's 4. It's so much miss opportunity. Lepas tu dia ambil 4, 24. Ataupun 24. So I think it possibly could be a Fantastic Four punya backdoor pilot, and next year they will start casting and we hear rumors of Fantastic Four, definitely. Also sebab I think a few months ago Marvel ada keluar a video on YouTube where ending kan ada nombor 4, remember? What video was it? There was a Disney Investor Day in December. In December punya kind of recap trailer ke apa kan. So it's coming. And I strongly believe it's 2024. Fuck it, I'll call it now. Fantastic Four is coming out in 2024. Baju semua Taco Bell. Boleh. 2024. Kevin Feige kena pakai otak dia. Lama tu nak tunggu Taco Bell tu, tapi aku rela. Aku rasa kan dia, walaupun aku setuju dia Fantastic Four dia keluar 2024, tapi aku rasa mungkin Kevin Feige kena tweak sikit apabila pergi ke sesuatu negara. Iaitu bila ke negara China, dia kena buat Fantastic 8. Lepas tu I'm just kidding.
4 tak boleh. Tanah kau tak boleh. Mati tak mati. Kalau 4-4-24. Saya tak nak pergi tengok lah filem hari tu. Saya tak nak pergi tengok. Nanti mesti mati. I'm just kidding lah. I mean like maybe now komunis China pun tak kisah benda tu. Just macam superstitious. It's not a bad idea, but it will never happen. It's not a bad idea. I'll give credit to you one. That 8 is a good idea, but it will never happen. Benda berapa kan? 4 darat 2. Okay, kita ada 2 soalan menyimpang daripada Amin Azmi. Tak ada Kimi malam ni. Aku miss lah soalan-soalan Kimi. Anyway, Amin Azmi bertanya, korang rasa akan ada kaitan dengan Ghost Rider tak? Aku rasa jauh kot. Jauh. Pasal Ghost Rider is a spirit of vengeance. Sedangkan Agatha ni pula, dia ada the book of Dark Hole. So, jauh lah. Maybe Dark Hole tu lah, maybe boleh jadi satu connection. Tapi I don't think Ghost Rider is coming in her series. Seterusnya, apakah perbezaan Quicksilver dekat Ultron, Age of Ultron dan juga Quicksilver dekat X-Men? Nama dah sama. It's the same watak. Cuma satu ayah dia Magneto. Because dalam Marvel selama 60 tahun ni, Scarlet Witch dengan Quicksilver punya identity bertukar-tukar. Kejap dia orang ialah anak Magneto, kejap dia orang bukan anak Magneto back in the 90s. Sekarang dia orang bukan anak Magneto. So ini adalah 2 interpretation of Quicksilver. Yang daripada Fox tu anak Magneto, yang dalam MCU orang Sokovia, bukan anak Magneto. So dia adaptkan 2 version yang ada di Marvel Comics sekarang. Dan kalau korang baca Marvel Comics, sekarang ada The Trial of Magneto kerana Scarlet Witch telah terbunuh dalam satu parti keramaian X-Men ya. So the lead target is Magneto walaupun bukan anak perempuan dia. So it's still an ongoing comic, akan habis by 2022. Macam mana Scarlet Witch boleh kena bunuh? Scarlet Witch boleh kena bunuh. Itulah persoalannya. Avengers datang ke pulau X-Men tu on the invite. Pasal pulau X-Men tu hanya mutants je tinggal. So dalam that one night where non-mutants are also on the island, Scarlet Witch terbunuh. Dan orang kata Magneto yang buat. Walaupun Magneto bukan ayah dia dah dalam continuity Marvel Comics sekarang. So it's an ongoing series lah. It's still ongoing. Kita tak tahu siapa yang bunuh, Magneto terlibat ke tak. So kita akan tahu by end of next year lah. By the way, satu lagi aku nak bagi satu tambahan komen kepada Amin Azmi jugalah. If I'm not mistaken, waktu Age of Ultron keluar, masa Marvel ada announce Quicksilver dengan Scarlet Witch kan, dengan Wanda Maximoff, dia tak boleh cakap Scarlet Witch, tak boleh cakap dengan Quicksilver, tak boleh cakap time tu. Ya, sebabkan ada right benda Fox. Fox, aku rasa dalam X-Men yang dia nak buat tu, aku lupa, dia official pass Bukan. Yang ada Pietro tu kan. Yang ada Peter Maximoff tu. Diorang sebenarnya bukan nak buat Quicksilver karakter, tak ada tau dalam writing. Tapi bila dia dengar Age of Ultron, Quicksilver, diorang nak letak Quicksilver, dia tukar karakter tu jadi Quicksilver. So aku rasa it's a very, bukan nak kata deep move macam, actually deep move lah. Sebab kau dah pegang dia punya right besar-besar kan. Ni aku punya. Kau Quicksilver. Lepas tu, yang bestnya, dalam Age of Ultron, Quicksilver terkorban sebab tak laju betul-betul. Tapi dalam X-Men kan, ambil kau, kita steal the scene. Even aku pun setuju, scene dalam X-Men tu power saya Quicksilver. Lagi laju kau pada Ultron punya ni. Kan, you didn't see it coming. Quicksilver, see everything coming. Siap boleh buat macam tu. Boleh tolak air. Boleh tolak air. Ya, memang cool gila. So, aku rasa, but it's a big move from Fox lah. Sebab kau letak, lepas tu kau tak establish apa-apa. Tak apa bro. Ada lepas tu MCU buat big move balik. Dia bawa ke MCU, lepas tu Ralph Bohner. Dia bagi dik, betul-betul dik lah. Boner. Tapi kita lah marah macam, woi, jangan korang dulu, janganlah kacau kita orang punya. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.